InsyaAllah pada pagi ini kita teruskan dengan tafsiran dan juga i'rab ayat 116, 117 dan juga 118. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين صدق الله العظيم. Wa in tuti' dan sekiranya engkau wahai Muhammad tuti' engkau taat, engkau patuh, engkau ikut aktsara kebanyakan, majority, man fil ardi sesiapa yang tinggal di bumi, ataupun al-ardi itu juga boleh diterjemahkan di Mekah, tempat Nabi kita Muhammad tinggal. Sekiranya engkau patuh ataupun ikut ataupun taat majoriti, kebanyakan orang yang tinggal di Mekah. Jadi yang tinggal di Mekah itu adalah musyrikin Mekah, dan mereka itu adalah majoriti yang menguasai Mekah, yang kaya, yang ada kuasa, yang ada pengaruh, ada pengikut. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW dan juga yang mengikut Nabi, yang beriman dengan Nabi adalah golongan yang sedikit. Jadi kita boleh gambarkan majoriti di sini adalah di dalam ayat ini adalah musyrikin Mekah, dan juga majoriti sekarang ini dalam masyarakat kita, mereka yang tidak beriman itu adalah lebih banyak daripada yang beriman. Jadi sekiranya engkau taat wahai Muhammad, mentaati siapa? Iaitu puak yang majoriti yang tinggal di bumi, yudillu ka'an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Ta'ala. Yudilluka, mereka akan menyesatkan kamu. An sabilillah, daripada jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum ini ayat 15 kita telah sepakati, kita telah beriman. Apa yang kita beriman? Kita beriman bahawasanya Al-Quranul Karim itu adalah sumber kebenaran, sumber keadilan, dan Al-Quranul Karim itu juga adalah kitab yang tidak boleh diubah, kitab yang tak boleh dikurangkan, kitab yang tidak boleh diseleweng. Dan juga sebelum itu ayat 14 kita juga beriman bahawasanya Allah itu adalah sumber kita berhukum, di mana Allah Ta'ala telah menurunkan kitab Al-Quran, dan Alkitab Al-Quran itu diakui juga oleh ahli kitab Kristian dan juga Yahudi, bahawasanya Al-Quran itu adalah diturunkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita percaya Al-Quran itu adalah sumber kebenaran. Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim, dan kita bersumberkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu taat kepada Allah, kita perlu ikut Al-Quranul Karim. Dan ayat 16 ini Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya majoriti ataupun orang ramai ataupun kumpulan yang ramai itu bukanlah sumber kebenaran, bukanlah sumber keadilan,
ataupun panduan yang kamu perlu ikut. Kerana ayat 14, ayat 15, Allah Ta'ala sudah menyatakan yang kita perlu ikut adalah Allah. Yang kita perlu ikut adalah Al-Quranul Karim. Walaupun orang yang ikut Al-Quran itu adalah sedikit. Contohnya di Mekah Al-Mukarramah, yang mengikut Al-Quran, di mana Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka yang beriman dengan Nabi, beriman dengan Al-Quran adalah sedikit. Pada awalnya boleh dibilang, boleh dikira 4 orang, 6 orang, 10 orang. Orang-orang yang awal beriman dengan Nabi, Khadijah, dan Abu Bakar, kemudian diikuti oleh Ali, Uthman, dan selainnya. Jadi, dan golongan-golongan hamba seperti Bilal bin Rabah. Jadi, mereka ini adalah golongan yang sedikit. Jadi, kita boleh bayangkan timbul satu bentuk keraguan. Nabi Muhammad ini diikuti oleh golongan yang sedikit saja. Golongan hamba. Orang-orang tertentu saja yang ikut Nabi. Tapi yang tak ikut Nabi ramai. Majoriti penduduk yang berada di Mekah itu adalah mereka tidak ikut Nabi kita Muhammad SAW. Apakah mereka ini bodoh? Sedangkan mereka inilah yang mengurus Mekah Al-Mukarramah. Mereka yang menyusun, mengatur orang-orang yang berjaya dalam perniagaan, orang-orang yang ada jawatan, orang-orang kaya. Jadi orang-orang ini yang majoriti berada di Mekah Al-Mukarramah ini, mereka tidak ikut Nabi. Jadi ada satu bentuk, apa kita panggil, satu keraguan. Ataupun mungkin boleh membawa kepada seseorang itu, dia taradud. 50-50 ni ikut siapa ini? Jadi Allah Ta'ala nyatakan di dalam ayat 13-15, yang kamu perlu ikut adalah Allah. Yang kamu perlu ikut adalah Al-Quranul Karim. Dan ditegaskan ayat 116 ini, majoriti itu tidak semestinya benar. Jadi jangan kamu ikut majoriti yang ada di Mekah Al-Mukarramah itu. Kerana kalau kamu ikut mereka, mereka akan bawa kamu kepada kesesatan. Jadi kita boleh simpulkan di dalam ayat 116 ini, majoriti itu tidak semestinya betul. Ramai pengikut itu tidak semestinya benar. Kebenaran itu adalah ukurannya ataupun sumbernya adalah Allah, Al-Quranul Karim, dan juga hadis Nabi SAW. Agama kita ini tidak boleh kita lihat, ramailah orang buat, jadi kita pun buat. Tidak boleh macam tu. Kecuali mereka yang ramai buat itu bersandarkan kepada Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi SAW. Tak boleh orang tanya kita, kenapa kamu buat ini? Aku buat kerana ramai orang buat. Jadi aku pun buat. Takkanlah orang ramai buat itu salah. Itu bukan hujah di dalam agama kita. Tetapi hujahnya adalah Al-Quran yang sebut, hadis Nabi yang sarankan, dan kedua-duanya itu adalah sumber kebenaran di dalam agama kita. Kan? Tak boleh kita pakai ikut saja, tak boleh. Oleh kerana ramai kumpulan ini dan ketuanya pula adalah kita panggil ulama, tok guru. Jadi kita berikutlah dia, takkan tok guru sesat. Takkanlah tok guru sesat. Takkanlah dia yang berjubah berserban itu tidak melakukan kesilapan, salah. Itu perkataan tidak betul. Di dalam agama kita, yang tidak salah, yang maksum daripada dosa kesilapan adalah Nabi Muhammad, para anbiya dan para rasul. Selain daripada itu, mereka mungkin melakukan kesilapan dan segala pendapat mereka perlu diletak di atas sumbernya Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Seandainya tidak bersandarkan keduanya itu, maka kita boleh tolak pendapatnya, kita boleh ambil pendapat ulama-ulama ataupun orang lain. Walaupun pengikutnya ramai. Ini disebut di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana sesatnya puak-puak Yahudi dan Kristian. Kerana mereka menjadikan ulama mereka sebagai Tuhan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbana
ilahan min dunillah. Mereka itu menjadikan siapa? Mereka menjadikan pederi-pederi mereka dan juga ulama-ulama mereka sebagai Tuhan. Itu disebut di dalam surah Taubah. Saya pun lupa ayat keberapa. Tapi disebut tentang uh, bagaimana kesesatan itu boleh datang daripada ulama. Boleh datang daripada orang yang kita sanjung. Tetapi mereka itu telah pun membawa kumpulannya kepada kesesatan. Allah Ta'ala sebut, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu, orang-orang yang kafir itu, mereka telah menjadikan ahbarahum, paderi-paderi mereka, wa ruhbanahum. Ruhban ini kita panggil, kalau zaman dulu, kita panggil pendeta-pendeta. Mereka yang duduk beruzlah, mereka yang banyak ibadat. Jadi dia ni banyak ibadat ni. Takkanlah dia tak betul. Masjid tak tinggal, solat tahajud tak tinggal, zikir tak tinggal, janggut panjang, jubah, serban besar bakul. Jadi takkan dia tak betul. Jadi sumbernya bukan begitu. Jadi ada yang menjadikan ulama dan juga paderi-paderi sebagai arbaban, Tuhan. Arban ini jamak kepada Rabb. Ini ayat berapa ni? Ayat surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Jadi ulama kita tafsirkan bagaimana mereka itu menjadikan ulama sebagai Tuhan. Jadi mereka telah tafsirkan apabila ulama mereka menghalalkan yang haram, mereka pun taat. Dan Islam kata haram, ulama kata halal, dia pun halalkan, dia ikut saja. Apabila ulama mereka mengharamkan yang halal, mereka kata halal. Apabila ulama menghalalkan yang haram, mereka pun kata haram. Jadi apabila mereka bergantung, menjadikan sumber hukum halal haram itu kepada ulama, sehingga menyalahi hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada masa ini mereka menjadikan siapa Tuhan? Mereka menjadikan ulama itu Tuhan. Sumber hukum ini adalah Allah dan juga Rasul, bukannya ulama. Jadi apabila kita berpegang sampai ke tahap kita ikut saja kata-kata ulama ataupun paderi ataupun tok guru ataupun yang kita panggil tok wali, kan, ataupun syekh dan sebagainya, kita ikut membabi buta tanpa kita letak pendapat hukum hakam yang dia beri itu atas nilai syarak, sehingga sampai ke tahap dia halalkan yang haram, dia haramkan yang halal pun kita ikut. Jadi pada masa ini kita telah menjadikan dia sebagai Tuhan. Kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut apa? Dari sudut sumber hukum tersebut. Jadi Allah Ta'ala sebut ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu mengambil ulama-ulama mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi majoriti dan juga ketua bukan sumber kebenaran. Itu kita perlu letak di dalam, kita kena set di dalam kita beragama supaya kita tidak sesat. Banyak mereka yang sesat kerana mengikut guru tanpa mengikut Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Mereka serah 100% kepada guru. Sepatutnya mereka berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Mereka yang menceburi bidang tasawuf contohnya, ada yang berpegang apa saja yang guru buat semuanya betul. Pegangan ini adalah tak betul. Bercanggah dengan agama kita. Kan? Agama kita sebut semua orang salah. Sebab baik orang yang salah itu yang bertaubat. Agama kita sebut semua orang berdosa. Yang tidak berdosanya adalah Nabi dan Rasul. Wallahu ya'asimuka
minan nas. Allah Ta'ala jadikan kaum ini maksum, terjaga daripada melakukan dosa. Walaupun di sana Nabi juga adalah melakukan mungkin kesilapan ataupun lupa, ia adalah sebagai sifat manusia dan juga untuk mengajar umatnya. Nabi lupa dalam solat. Nabi juga ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ada surah apa Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma contohnya. Tetapi itu lebih kepada untuk mengajar ataupun untuk tasyri', mensyariatkan agama ini melalui peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita letak majoriti itu benar dan ketua ataupun guru itu adalah benar, yang mengetahui apa-apa saja kumpulan itu adalah benar, itu antaranya adalah punca kesesatan ataupun punca penyelewengan agama ini, punca ketaksuban. Bukan saja pertubuhan-pertubuhan ataupun gerakan-gerakan tasawuf, termasuk juga kalau negara kita ini politik, kan politik tanpa kita lihat mana-mana parti. Cuma kalau di sini lebih khusus kepada yang dia punya bercirikan agama. Kan? Maknanya kalau kita kata gerakan tasawuf itu dan juga majoriti ramai pengikutnya dan guru itu bukan adalah sumber kebenaran, sumber kebenarannya Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Begitu juga apa-apa saja pertubuhan, NGO ataupun politik, parti politik contohnya, ramai pengikutnya, ramai ahlinya, ketuanya adalah tok guru, ketuanya adalah ulama. Tetapi sumbernya bukan ahli yang ramai itu, bukan ketua yang alim itu, tidak. Sumber kebenaran bukan di situ. Sumber kebenaran adalah selama mana parti itu mengikut Allah, mengikut Quran dan juga hadis Nabi SAW. Mereka tidak menunggang agama ini. Mereka tidak guna hadis Quran ini untuk kepentingan mereka. Dan di saat mereka kata haram, guna ayat ini. Bila nak halalkan tindakan mereka, guna ayat yang lain. Halal haram itu berada di tangan mereka. Bila nak mensyurgakan orang lain, mereka guna ayat ini. Bila nak nerakakan orang lain, mereka guna ayat yang lain. Dulu kata itu ahli neraka, sekarang ini ahli syurga. Jadi syurga, neraka, dosa, pahala, kufur, mukmin bukan berada pada pertubuhan ataupun pada ketua. Tetapi nilaiannya adalah Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi SAW. Kalau kita ada baca surah Al-Munafiqun, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamahum, surah Al-Munafiqun, Allah Ta'ala sebut sifat-sifat orang munafik, 12 sifat orang munafik Allah Ta'ala sebut di awal surah Al-Munafiqun. Antara ciri orang munafik ini yang sebenarnya Allah Ta'ala mahu kita berjaga-jaga ialah apabila kita melihat mereka, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsam, apabila kamu melihat orang munafik ini, kamu akan kagum dengan fizikal. Maknanya fizikalnya menyebabkan kita rasa dia ini hebat. Dari sudut pakaiannya, dari sudut contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul ataupun puak-puak munafik yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Mereka pakai jubah. Mereka seperti mukmin. Mereka berada di hadapan. Kadang-kadang mereka bangkit, mereka kata ini adalah Rasulullah, kamu adalah sokong mereka. Dan bila tiba di peperangan, mereka lari daripada peperangan. Jadi mereka kamu melihat orang munafik ini hebat. Dia punya penampilannya, dia punya pakaiannya, dia punya berjalan, sikap. Jadi kamu tengok, hebat dia ni. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau dia bercakap, kamu akan dengar dia, memukau kata-kata. Ini sifat orang munafik yang disebut di dalam surah Al-Munafiqun. Allah Ta'ala bagi ciri-cirinya.
Ciri yang pertama adalah dia menipu. Kan dia bercakap lain, hatinya lain. Mana memang dia ini adalah wa innahum lakadzibun. Mereka ini adalah kadzib, penipu. Dan antaranya adalah bila kamu melihat mereka orang munafik, puak munafik ini, kamu rasa kagum. Penampilannya, pakaiannya, maknanya mereka ini tidak ada beza dengan ulama-ulama, sahabat-sahabat yang hebat. Dan kalau kamu dengar mereka bercakap, kamu terpukau, kamu akan mengikut, kamu akan dengar kata-kata dia. Maknanya dia pandai berkata-kata, orang munafik ini. Jadi tidak semestinya apabila kita melihat orang itu nampak gayanya, memukau kata-katanya, gayanya, kita rasa hebat dan sebagainya, itu bukan sumber kebenaran. Dan tak boleh kita kata, takkanlah dia nak tipu kita. Tengoklah pakaiannya, pakai jubah, tengoklah jawatannya, tinggi, ketua, ulama sebagainya. Itu tidak semestinya. Jadi saya sebut ini supaya kita dapat memahami apa yang Allah Ta'ala nak nyatakan kepada kita. Allah Ta'ala sebut, wa in tuti' akthar. Sekiranya kamu mentaati majoriti yang ada di muka bumi ini ataupun yang ada di Mekah, musyrikin Mekah itu, mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Majoriti itu bukan sumber hukum kita. Kita sumber hukum kita adalah apa yang disebut di dalam ayat 115, apa yang disebut dalam ayat 114, ikutan kita, kita punya ketaatan kita punya sumber kita adalah Allah. Sumber kita adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Walaupun kita ini kumpulan yang kecil, kumpulan yang sedikit, jangan kita terikut-ikut dengan kumpulan yang ramai. Kerana kumpulan yang ramai ini, kalau mereka itu tidak ikut Al-Quran dan hadis, membawa kita kepada kesesatan. Kemudian selepas itu, in yattabi'una illa dhann. Tidak mereka itu ikut melainkan zon. Zon ini maknanya pegangan yang silap tanpa ada dalil. Inilah yang disebut oleh Ibn Ashur. Ibn Ashur dia beritahu zon di dalam Al-Quranul Karim lebih kepada al-i'tiqad, satu pegangan. Pegangan itu adalah salah. Dan ia tidak terbina dengan dalil. Al-i'tiqad al-mukhti'. Itu yang disebut oleh Ibn Ashur dalam kitabnya At-Tanwir wa Tahrir. Al-i'tiqad al-mukhti'u an ghairi dalilin. Pegangan. Maksudnya bukan satu keraguan, tetapi satu pegangan, satu keyakinan. Tapi keyakinan itu salah, dipegangi oleh orang yang salah, silap, dan ia tidak berasaskan kepada dalil, dan dalil itu adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dia hanya sangkaan saja, kan? Sangka. Banyak orang, banyak dalam kehidupan kita pun, aku sangka benda ni betul, aku sangka benda ni adalah, tapi sebenarnya bukan pun. Dia sangka saja. Jadi selepas itu Allah Ta'ala sebutkan majoriti itu mereka hanya mengikut sangkaan mereka. In yattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun. Dan tidak mereka itu melainkan yakhrusun ini mereka mendustakan, ataupun yakhrusun ini juga bermaksud mereka hanya sangka-sangka saja, sama dengan zan. Jadi mereka ini tidak bina pegangan mereka kecuali dengan tidak ada dalil, bukan Al-Quran dan juga hadis, dan juga mereka ini adalah bina pegangan mereka dengan keraguan, bukan keyakinan. Inna rabbaka huwa a'lamu man yudillu an sabili. Sesungguhnya Tuhan engkau, dia yang
mengetahui siapa yang sesat daripada jalan. Jadi kita nak tanya, siapa sesat, siapa benar. Kita nak tanya siapa. Jadi ayat 117 ini Allah Ta'ala bagi tahu dialah. Dialah yang tahu siapa sesat dan siapa benar. Dan Allah Ta'ala utuskan Nabi. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Kita tak boleh bercakap dengan Allah. Kita tak boleh bertemu dengan Allah. Tapi Allah Ta'ala utuskan Rasul. Allah Ta'ala wahyukan Al-Quran. Jadi kalau kamu nak tahu benar itu di sisi Allah dan juga sesat di sisi Allah, jadi kamu jangan ikut majoriti, kamu ikut Allah. Allah telah turunkan Nabi, kamu ikut Nabi. Allah telah wahyukan Al-Quran, kamu ikut Al-Quranul Karim. Jadi Allah tegaskan yang tahunya dia. Siapa yang sesat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tahunya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun sama, nak tahu kita betul, nak tahu kita benar, nak tahu kita sesat. Jadi bukan kita tanya orang. Orang ini dia boleh kata sesat tak sesat, ini neraka, syurga, sebagainya. Tapi dia bukan Tuhan. Jadi kita kena tanya, kita kena letak, kita kena ambil sebagai mengambil Quran dan juga hadis itu sebagai penentu kesesatan dan juga kebenaran sesuatu itu. Kalau nak ikut manusia, semua orang dia kata dia betul. Kita boleh tengok atas dunia ini. Setiap orang, dia akan kata dia yang betul. Dan kumpulan ini kata dia yang betul. Kumpulan ini kata dia yang betul. Kumpulan A, dia salahkan yang B. Dia kata B salah. B salahkan A. Dia kata A salah. B kata betul, A kata betul. Jadi dua-dua betul. Kalau ada yang C pun sama. C pun kata dia yang betul. Dia salahkan B, dia salahkan A. Kan? A pun dia salahkan B, dia salahkan C. Jadi kalau banyak mana pun ada di atas dunia ini, masing-masing akan mengatakan dia yang benar. Dan kebenaran yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang tahu siapa yang dapat hidayah. Kan? Jangan kita mengambil tugas Tuhan. Maknanya kita menghukum orang. Ini pokok Khawarij. Mereka mengatakan ini pokok ni kafir. Ini pokok ni sesat. Mudah menghukum. Jadi itu juga adalah tidak boleh, kecuali sumber kita adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kita kata ini adalah sesat. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Ini hukumnya. Bercanggah dengan syariat, bercanggah dengan akidah, bercanggah dengan Quran dan juga hadis Nabi SAW. Bukan bercanggah dengan kepentingan kita ataupun diri kita ataupun kumpulan kita, puak kita. Tidak. Tapi bercanggah dengan Allah dan juga Rasul. Kerana Allah yang tahu mereka yang mendapat petunjuk dan juga mereka yang sesat. Fakulu mimma dzukira smullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka kamu wahai mukmin, makanlah mimma, daripada apa makanan-makanan, dzukira smullahi alaih, disebut nama Allah atasnya. Ini merujuk kepada sembelihan. Binatang-binatang yang disembelih, kambing, unta, biri-biri, lembu, yang disembelih dengan nama Allah, maka kamu hendaklah makan. Maknanya halal. In kuntum bi ayatihi mu'minin. Sekiranya kamu, ayat-ayat Allah Ta'ala itu, kamu beriman. Jadi ini merujuk kepada musyrikin Mekah. Apabila ada kambing yang mati, dia tanya orang mukmin. Dia tanya, siapa yang matikan kambing ini? Jadi sudah tentulah Nabi dan juga mukmin akan jawab Allah. Kan, bila kambing ini mati, siapa yang matikan kambing? Takkan ada makhluk lain yang boleh matikan kambing. Hatta kalau kambing ini ditembak pun, kalau Allah Ta'ala nak hidupkan dia, masih lagi hidup. Dan ada lembu dilanggar oleh kereta. Orang dalam kereta mati, lembu hidup. Maknanya
kemalangan itu bukanlah penyebab lembu itu mati, ataupun yang mematikan lembu. Yang mematikan lembu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kambing pun sama. Yang mematikan kambing itu adalah Allah. Jadi kafir Quraisy pun dia membentangkan hujan. Dan ini kita panggil untuk mengelirukan orang mukmin. Dia kata, kambing yang dimatikan Allah kamu haramkan, kamu tak makan. Tapi kalau kamu yang sembelih kambing, kamu yang mematikan kambing itu, kamu makan pula. Ini pelik. Kalaulah kamu sembelih boleh makan kambing, jadi jika Allah yang mematikan kambing, lagilah boleh makan sebab Allah yang mematikan. Jadi apa yang kamu matikan kambing itu dengan sembelih, kamu boleh makan. Tapi kambing yang mati, yang Allah Ta'ala yang kamu katakan Allah Ta'ala yang matikan itu, kamu tak boleh makan. Jadi ini satu ilmu ataupun satu hukum yang pelik dia kata. Itulah orang-orang musyrikin. Ini ada disebut sebab diturunkan ayat ini. Maka Allah Ta'ala supaya umat Islam itu tidak keliru, dia sebut fakulu mimma, maka makanlah apabila disembelih dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak disembelih, jangan makan. Walaupun yang mematikan kambing itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia menjadi pangkat. Jadi bila turun ayat ini, orang Islam pun tidak lagi ragu-ragu. Itu adalah salah satu cara orang-orang kafir, mereka mahu menggugat ataupun mengelirukan umat Islam. Mereka cuba untuk membangkitkan hukum hakam. Hukum hakam yang tidak logik, hukum hakam yang bercanggah, hukum hakam yang sebagai contoh yang saya sebut tadi. Ada seekor kambing, kambing ini mati. Allah Ta'ala yang mematikannya. Kenapa kita tak boleh makan? Allah Ta'ala yang mematikan. Sedangkan kambing yang kamu sembelih, kamu yang mematikan kambing itu boleh makan pula. Jadi lebih afdal kamu makan kambing yang Allah Ta'ala matikan. Allah sendiri yang matikannya. Adapun kambing yang kamu sembelih itu, kamu yang mematikannya, kamu sembelih. Nah, jadi orang Islam pun fikir, betul juga. Jadi bangkai ni kita boleh makan lah. Kenapa tak boleh? Sebab Allah yang, seolah-olahnya Allah yang mematikannya. Yang menyembelih ataupun Allah Ta'ala yang mematikannya. Jadi ada di situ kekeliruan. Jadi turunnya ayat, maka makanlah apa yang disebut nama Allah, yang disembelih dengan sebut Bismillahirrahmanirrahim, kerana Allah, in kuntum, seandainya kamu beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah tafsiran secara ringkas ayat 116, 117 dan juga 118. Jadi kita teruskan dengan I'rab ayat 116. Wa in tuti', waw itu adalah waw atifah, huruf ataf. Jadi ataf kepada wa tammat. Jadi sebelum ini kita ayat 115 itu Allah Ta'ala sebut wa tammat. Waw itu istinafiyah. Jadi ayat ini dia ma'tuf dari sudut i'rabnya, ma'tuf kepada ayat 115. Jadi kalau kita nak apa, nak terjemah ataupun nak tafsirkan, ada dua benda Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita. Ayat 15 dan 16 ini. Dan dia bersama. Perlu kita rangkumkan. Perlu kita sama. Kita letak sekali. Sama-sama berpegang. Jadi tak boleh kita ambil yang 15 saja, 16 kita tinggal. Tak boleh. Ayat 15 itu Allah Ta'ala sebut Quran adalah sumber kebenaran. Quran adalah sumber keadilan. Kamu kena berpegang. Ayat 16 pula, majoriti bukan sumber kebenaran. Bahkan majoriti itu akan bawa kamu kepada kesesatan. Jangan kamu taat. Jadi kena ada dua-dua itu. Kalau hanya berpegang Al-Quran adalah sumber kebenaran dan juga keadilan, dan pada masa yang sama tak ikut yang 117,
tak lengkap. Percaya Al-Quran itu benar, tapi bila nak ikut, tak ikut Al-Quran, ikut yang majoriti, ikut orang. Jadi itu adalah membawa kepada kesesatan. Jadi bila disebut waw atifah di sini, dua-dua perlu ada. Sebab waw ini adalah menunjukkan al-jama' sekali, bersama. Tak ada pilihan, salah satu. Kamu hendaklah ambil dua-dua. Apa yang dua-dua kamu perlu ambil itu? Pertama, kamu berpegang dengan Al-Quran. Dan yang kedua, kamu hendaklah ikut Al-Quran, jangan ikut majoriti orang. Kamu kena ikut Al-Quranul Karim. Jadi waw adalah atifah. Ataf itu kepada ayat sebelumnya. In huruf syarat. Huruf syarat ini seandainya berlaku fi'il syarat, maka akan berlakulah jawabnya. Apabila berlaku sesuatu perbuatan itu, maka akan terhasil akibat. Jadi kalau ayat ini in tuti', seandainya berlaku ketaatan kepada majoriti manusia sehingga memaling ataupun sehingga menolak Al-Quran dan juga hadis, maka hasilnya yudillunak. Hasilnya adalah mereka akan sesatkan kamu. Jika kamu tak majoriti, maka sesatlah. Itu dia punya huruf syarat, fungsinya. Apabila berlaku fi'il syarat, maka akan terhasillah natijah ataupun kesannya. Jadi in itu adalah harfu syartin jazimin. Jazimin itu huruf jazam. Dia menjadikan hukum fi'il mudhari' majzum. Fi'il mudhari' ini dia fi'il mudhari', fi'lun mudhari'. Contohnya yuti'. Yuti' ini adalah fi'il mudhari'. Dalam Quran itu kita nampak, tapi disebut yuti'. Nanti saya tunjuk sebabnya. Ata'a yuti'u. Yuti' ini adalah fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yuti' ini dia boleh jadi marfu', hukum i'rabnya. Contoh yuti'u, kita baca dengan baris hadapan. Jadi kita nak i'rab di sini fi'il mudhari' marfu'un bid-dhammah. Tengok baris hadapan di akhir itu yuti'u, kan? Yuti'u itu adalah dhammah, baris hadapan, tanda bagi marfu'. Jadi hukum i'rabnya adalah marfu'un. Pertama, fi'il mudhari' ini. Fi'il mudhari' ini dia boleh jadi pertama marfu'. Yang kedua, dia boleh bertukar menjadi mansub hukumnya. Contoh mansub saya sebut, contohnya adalah an yuti'. An ini adalah huruf yang menjadikan fi'il mudhari' mansub. Jadi kita akan i'rab macam mana? Kita akan i'rab fi'il mudhari' mansubun bi fathati. Fathati itu adalah tanda mansub. Kita baca dengan baris atas. Jadi baris atas inilah adalah fathah yang Arab panggil. Dan harakah baris. Jadi ini adalah fathah. Jadi fi'il mudhari' dia dah berubah menjadi mansub. Kenapa dia jadi mansub? Kerana ada an. Kerana an ini dia menasabkan fi'il mudhari'. Yang kita jumpa tadi adalah jazim. Jadi Syekh Thayyib Al-Ibrahimi dia sebut harfu syartin jazimi.
jazimin itu maknanya huruf in dia menjazamkan fi'il mudhari'. Jadi hukumnya adalah majzum. Contohnya in tuti', in tuti'. Kan ada dua mati. Ya pun mati, tuti'. Dah nampak kan? In tuti'. Jadi in ini dia menjazamkan fi'il mudhari'. Bila jazam, asalnya yuti'u bari hadapan, kemudian bertukar menjadi yuti'a bari atas kerana adaan. Bila ada in, ain ini dia baris mati kerana fi'il mudhari' dia majzum bisukun jika tidak bersambung dengan apa-apa di belakang fi'il mudhari' itu. In tuti' majzumun fi'il mudhari' fi'lun mudhari'un hukumnya adalah majzum bisukun. Bisukun itu baris mati. Oleh kerana dua-dua ni baris mati, jadi dibuang ya. Itulah jadi tuti'. Kan? Sama saja kalau kamu letak ya pun kamu baca tuti'. Kamu ada ya pun kamu baca tuti'. Jadi kamu buang saja ya itu. Jadi kita akan jumpa, kita akan baca dengan in tuti'. Fi'il mudhari' majzum bi as-sukun. Sukun itu adalah baris mati. Jadi itu adalah i'rab fi'il mudhari' bagi yang tidak ada di belakangnya tambahan. Kerana fi'il mudhari' ini dia ada boleh ditambah belakangnya. Contoh saya ambil tuti'. Tuti' ini bila anta, kan? Anta kita sebut tuti'. Jadi ain selepasnya tidak ditambah apa-apa pun. Kalau dua orang, antuma dia akan jadi tuti'ani. Sudah ditambah. Tambah apa? Tambah alif nun. Jika antum akan ditambah tuti'una. Ditambah waw nun. Nampak kan? Jadi seandainya fi'il mudhari' tidak ditambah apa-apa di belakangnya, maka masuk marfu' dengan baris hadapan, mansub dengan baris atas, majzum dengan baris mati. Tapi kalau ditambah alif nun, waw nun ataupun anti kita tambah ya nun, tuti'ina. Ada ya nun, tuti'ina. Ditambah ya nun. Jadi antuma, antum, anti, ada lagi beberapa perkataan. Contoh lagi, hum, yuti'una. Lagi, huma, dua orang. Yuti'ani. Huma yuti'ani, dan kalau huma perempuan, dia sama dengan antuma. Jadi ada fi'il mudhari' di belakang dia ditambah huruf. Sama ada yang ditambah itu adalah alif nun ataupun waw nun ataupun ya nun ataupun alif nun waw nun, ataupun sama saja, cuma depan dia ni lain. Contoh tuti'ani ditambah alif nun tapi depan dia ada ta. Yuti'ani ditambah alif nun tapi sebelumnya ada ya. Jadi sama ada ditambah alif nun ataupun waw nun ataupun ya nun, apabila sahaja ditambah di hujungnya, maka tanda i'rabnya tak sama.
tanda i'rabnya bukan lagi baris mati, bukan lagi baris atas, bukan lagi baris hadapan. Tanda i'rabnya adalah buang nun. Buang nun. Kita buang nun dia. Ini kan ada nun, kita buang nun. Contoh, dan in tuti a. In tuti'a. Mana nun? Nun itu sudah dibuang. Sudah dibuang. Kalau tuti'u, in tuti'u. Nun itu telah dibuang. Tuti'i pun sama. Tuti'i. Dibuang nun. Semua dibuang. Tak kira lah. Untuk antuma, antum, anti, humahum. Semuanya dibuang nun seandainya ada in. Sekejap lagi kita jumpa dalam ayat yang sama. Bagaimana fi'il mudhari' ini majzum dengan buang nun. Jadi nampak jadi fi'il mudhari' ini dia boleh hukumnya jadi marfu', boleh jadi mansub, boleh jadi majzum. Antara yang menjazamkan fi'il mudhari' adalah bila ada in syarat. In syarat yang kita jumpa di dalam ayat wa in tuti'. Kenapa jadi tuti'? Kerana ain itu dimatikan dan ya itu pun mati. Ya itu pun mati, jadi dibuang ya. Kerana tidak ada faedah ada ya itu. Kerana dibaca pun sama. In tuti'. Okey. Jadi tuti' mudhari' fi'il syarat. Fi'il syarat. In itu dia hukumnya majzum. Wal fa'il mustatir. Fi'ilnya adalah tersembunyi. Takdirnya adalah anta. Jadi tuti' itu di dalamnya ada anta, awak. Sekiranya awak taat. In wa in tuti'. Sekiranya awak taat. Awak itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun diturunkan dhamir itu kembali kepada Nabi dan juga untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aktsara. Ya, Dr. Frof ada nak tanya soalan? Macam i'rab tu kan, yang Ustaz bagi tadi, apa tu, dia kalau kita boleh sambung tu pasal dia li'annahu fa'il sahih akhir ke, li'annahu kemudian al-fa'il khamsa, perlu terus ke? Oh ya, Perlu boleh Prof. Boleh, tak jadi masalah. Cuma saya bagi i'rab ni yang paling ringkas. Perlu ada 3. Yang pertama mauqi' ataupun hal. Maknanya pertama fi'il mudhari'. Yang kedua perlu ada hukum i'rab majzum. Kemudian kena ada tanda i'rab alamah as-sukun. Ada 3. Kalau nak bagi tahu sebab fi'il mudhari' majzumu bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun. Itu pun boleh. Li'annahu lan yattasil bi akhirih syai'. Jadi panjanglah. Saya cuba tulis bagaimana i'rab yang panjang. Fi'lun mudhari' majzumun bi'in. Dia majzum dengan in. Kerana ada in itu dia majzum. Wa alamatu jazmihi. Alamat jazamnya adalah as-sukun. Kenapa alamat jazamnya as-sukun? Fi'il mudhari' majzumun bi'in. Wa alamatu jazmihi as-sukun. As-sukunu. Li'annahu kerana fi'il mudhari' itu lam yattasil bi akhirihi syai'. Kerana tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Maknanya tidak bersambung di akhirnya dengan alif nun, waw nun, ya nun. Jadi oleh kerana dia tidak bersambung, maka tanda sukun dia adalah, tanda jazamnya adalah baris mati. Jadi ini panjanglah. Panjang, jadi saya ringkaskan.
hanya dengan sebut fi'il mudhari', apa hukumnya? Majzum. Apa tandanya? As-sukun. Bisukun. Baris mati. Kalau orang tanya, baru kita huraikan. Kalau orang tanya, kenapa kamu kata fi'il mudhari'? Kita pun kata, iyalah, tuti' ini adalah fi'il mudhari'. Ada tanda huruf mudhara'ah, ada ta. Kalau orang tanya, kenapa majzum? Kita pun kata majzum tu kerana ada in. Kemudian orang pun tanya lagi, kenapa tanda majzum dengan baris mati? Kita pun cakap dalam bahasa Melayu pun tak apa. Kerana dia tidak bersambung dengan apa-apa di belakangnya. Jadi kalau orang tanya, kita jawab. Kalau orang tak tanya, kita jawab dengan ringkas saja untuk memudahkan. Kalau tidak, kena hafal ni. Kena hafal ni dia punya i'rab ni. Kalau tak hafal, tak ingat ni panjang sangat. Jadi fi'il mudhari' majzum bi'in wa alamati jazmi as-sukun li'annahu lam yattasil bi akhir syai'. Terima kasih Ustaz. Sama ya. Jadi kita sampai tadi anta itu adalah dhamir mustatir, akthar maf'ulun bih, man mausul, isim mausul. Bila man ini merujuk kepada manusia, kalau ma merujuk kepada umum, sesuatu, benda. Jadi man ini manusia. Jadi manusia ini siapa? Jadi bila ditujukan kepada Nabi dan Nabi ikut manusia, jadi manusia yang berada di sekeliling Nabi. Jadi yang berada di sekeliling Nabi itu siapa yang ramai? Jadi kita boleh bayangkan yang ramai di sini Allah tujukan kepada musyrik Mekah. Kerana mereka lah majoriti yang berada di Mekah. Nabi dan orang Islam adalah sedikit. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu jangan ikut yang ramai itu. Seandainya kamu ikut, kamu akan sesat. Kamu ikut apa? Kamu ikut Al-Quranul Karim. Istiqamah, kekal dengan kebenaran. Walaupun sedikit. Jadi man itu adalah manusia. Isim mausul. Tapi dia merujuk kepada sesiapa. Merujuk kepada manusia. Siapa manusia itu? Manusianya adalah orang yang berada di sekeliling Nabi SAW. Nabi telah mati. Musyrikin Mekah telah mati. Yang ada kita. Kan ayat ini ditujukan kepada kita. Jadi kalau di Malaysia ataupun di dunia ini, kita kena ikut Quran. Jangan kita ikut majoriti. Jangan kita ikut orang ramai. Ikut mereka, tidak. Itu bukan sumber kebenaran. Jadi ayat ini juga boleh kita gunakan untuk kita yang berada bukan di zaman Nabi SAW. Kadang-kadang sesuatu hukum boleh kita bercanggah, berbalah tanpa kita merujuk Quran dan hadis. Contohlah, paling mudah yang kita boleh buat contoh. Pergi ke kubur, berdoa pada si mati. Ya, kita pergi ziarah kubur itu, Nabi suruh, sunnah. Kita pergi ziarah kubur, mengambil manfaat daripada kubur. Tapi kita pergi ke kubur, kita pergi ke kubur, kita bagi salam kepada ahli kubur, kita berdoa kepada si mati, kita berdoa pula kepada Allah SWT. Jadi itu adalah sunnah, boleh pahala. Tak kira lah hari raya kata hari raya, kita boleh pergi ziarah kubur ini. Dia adalah sunnah. Kubur kawan kita, kubur ayah mak kita, kita boleh ziarah. Dan pada masa yang sama dia tazkirah. Kita pergi ke kubur itu, kita bagi salam, Assalamualaikum ya ahlan kubur, wa antum sabiqun wa nahnu lahikun. Itu pun tazkirah. Salam sejahtera kepada ahli kubur. Kamu dah pergi, aku pun akan ikut kamu. Maknanya kita pun akan masuk kubur semuanya. Sebagai tazkirah. Dan bila kita pergi, tazkirah kepada kita tentang kematian, tentang kubur. Tapi ada orang pergi ke kubur, dia bukan nak ziarah kubur, nak doa pada si kubur sebagai tazkirah. Tidak. Dia pergi ke kubur untuk berdoa supaya orang mati itu tunaikan hajatnya. Ini bukan saja orang biasa. Kadang-kadang syekh, tok guru yang kita sebut tok wali pun pergi ke kubur, berdoa kepada orang mati dalam kubur. Wahai syekh, tunailah hajat aku. Aku ini sakit, sembuhkanlah penyakit aku. Jadi itu tidak disuruh oleh Nabi, tidak disuruh oleh Al-Quran. Dan dia juga adalah bercanggah dengan agama kita. Sebabnya doa ini adalah ibadat. Kita perlu berdoa kepada Allah.
Bukan berdoa kepada orang yang dah mati dalam kubur itu untuk menunaikan hajat kita. Kan, kalau dia hidup lain lah. Kita pergi jumpa doktor, kita kata, doktor bagi ubat pada saya sakit. Dia hidup. Kepakaran dia pun adalah bidang kedoktoran, ilmu yang diberi kepadanya juga adalah daripada Allah. Itu adalah usaha. Tapi pergi kepada orang mati, wahai syekh ataupun wahai si mati, tunaikanlah hajat aku, murahkanlah rezeki aku, berilah jodoh kepada aku. Itu adalah bercanggah dengan agama kita. Itu tidak disuruh dalam agama kita. Tapi ada orang pergi buat. Dia berhujah apa? Dia kata apa? Dia kata, itu syekh buat. Itu ramai orang pergi. Setiap tahun penuh kubur itu. Kubur Tok Wali itu penuh orang pergi. Ramai orang pergi kat sana berdoa. Berdoa kepada si mati itu. Bahkan solat menghadap kubur pun ada. Ramai orang solat. Yang pergi solat tu, sebuah dia, lebih besar pada bakul. Pergi ke kubur. Daripada kalangan orang-orang yang kaya raya. Jadi kita tengok, orang kaya pun pergi. Takkanlah mereka bodoh. Orang tu, arkitek, engineer, keluarga yang takkanlah dia tak boleh berfikir. Tu yang dia ikut tu, serbannya besar, jubahnya besar. Takkanlah salah. Setiap tahun orang pergi ke situ, berdoa kepada kubur tu, ada yang tercapai. Itu berlaku di negara kita dan juga kebanyakan negara-negara umat Islam, di mana sumber yang mereka ikut itu bukan Quran, bukan hadis. Kalau cari dalam Quran, cari dalam hadis, tak jumpa. Tidak ada Nabi suruh pergi berdoa kepada orang yang dalam kubur itu, tunaikan hajat, tak ada. Itu adalah canggah dengan agama kita. Tapi dibuat oleh orang, kenapa? Kerana mengikut akthar. Kebanyakan orang-orang ni pergi, jadi aku pun kena pergilah. Jadi itu kalau kita nak lihat dalam masyarakat kita. Nah, contoh lagi, selepas mati, meninggal, ini pun dah jarang sekarang ini. Tapi kalau dulu kat kampung kita seolah-olah menjadi satu kewajipan. Bila mati, sembelih ayam. Kan, bila mati saya sembelih ayam, gulai ayam dan sebagainya. Hari pertama jamu buat tahlil, hari yang kedua, hari yang ketiga ditentukan 3 hari, kemudian 7 hari, kemudian 40 hari, hari ke-100 sembelih lembu, jamu untuk guru, ustaz-ustaz, orang-orang yang duduk di masjid. Tak kira lah kaya ke miskin ke, itu akan dilakukan. Bila mati, maka dibuat ahli yang keluarga si mati itu membuat jamuan. Ini bercanggah dalam agama kita. Dan hukum tahlil tu mungkin kita bahas yang lain. Tapi bila mati seseorang itu, sibuk keluarga si mati, perlu keluarkan wang, duit. Yang miskin akan berhutang, akan minta dengan kakak, adik. Dah mati ni, jadi takkanlah kita nak tanam macam tu. Tidak ada buat kenduri. Jadi dijadikan sesuatu itu kewajipan. Kewajipan itu tidak ada nas, tidak ada dalil. Bahkan nas sebaliknya. Orang yang mati, kita yang buat makanan kepada mereka. Tapi di dalam negara kita, masyarakat kita, orang yang mati, keluarganya buat makanan kepada orang yang datang. Jadi orang yang datang itu, bila bunyi saja mati, kita akan makan gulai hari ni. Kita akan makan mewah hari ni. Penuh masjid. Sebabnya akan dijamu. Siapa yang buat jamuan itu adalah keluarga si mati. Jadi itu tak ada dalam agama kita. Agama kita kalau mati seseorang itu, kita beri makanan kepada ahli keluarganya. Kita beri, kita masak, kita hantar makanan, kita hantar bantuan, kita mudahkan kerana mereka berada dalam kesedihan. Masyarakat kita bila mati, masalah fikir sedih dengan si mati. Yang kedua pula, fikir bagaimana nak cari duit untuk menjamu orang yang hidup. Jadi betapa susah. Orang yang susah akan menjadi semakin susah. Kemudian nak solat mayat pula kena bagi duit. Kan, RM10, RM5. Kalau tak bagi duit, bercanggah dengan adat. Malu. Jadi takkanlah kita panggil orang solat jenazah, kita tak bagi duit. Semua orang bagi duit. Kan, orang solat jenazah pula bila turun daripada masjid itu, ada nasi bungkus ataupun gula ataupun duit. Kadang-kadang sekali gula, nasi bungkus,
dan dalam sampul duit. Jadi bila mati itu perlu kumpul cari duit walaupun miskin. Jadi itu adalah satu benda yang tak ada dalam syariat kita. Tapi orang buat. Bagaimana masyarakat buat? Dia kata apa? Dia kata semua orang kampung ni buat. Nenek moyang kita dulu pun buat. Kampung sebelah pun buat. Suatu negeri ini buat. Bahkan se-Malaysia ini buat. Jadi kita tak buat. Mana boleh kita tak buat? Takkanlah mereka tu salah. Ini termasuk dalam ayat yang kita belajar. Jadi buat makanan itu tak ada pun disarankan oleh agama kita. Bahkan bercanggah. Dan juga bagi duit solat jenazah itu pun tidak ada. Sehingga menjadikan ia sebagai satu kewajipan. Tapi sekarang ini dah berkurang. Antara yang memeranginya ataupun yang menjelaskan isu-isu ini adalah antaranya adalah Tuan Guru Ni Aziz, Allah yarhamuhu. Dialah antara yang sangat tegas. Kalau pergi solat jenazah, jangan ambil duit. Orang yang panggil orang solat jenazah, tak perlu bagi duit. Kerana solat jenazah ini adalah hak bagi seorang Muslim itu. Dia perlu solat kepada saudaranya. Perlu kapan, perlu tanam. Dan kalau tak ada duit, ambil daripada harta Baitul Mal ataupun kita, kerajaan kita untuk uruskan jenazah yang mati. Itu tanggungjawab orang yang hidup. Jadi dah terhapus sedikit sebanyak. Tetapi ini adalah satu contoh. Satu contoh benda yang dibina dengan majoriti. Orang ramai buat. Jadi kita pun kena buat. Kalau kita bagi dalil pun dia kata, tapi orang buat. Tak boleh. Ini 20 tahun, 20 tahun dahulu. 30 tahun dahulu. Kan? Bila saya balik daripada Jordan, kita sentuh isu-isu ini juga. Kan? Tidak perlu pun kenduri. 40 hari tak perlu. 100 hari tak perlu. Kalau nak kenduri, jangan tetapkan 100 hari. Buat pada hari lain. Tak jadi masalah. Yang kita tetapkan menjadi satu kewajipan. Dan tapi kalau kita bagi dalil pun mereka kata apa? Mereka kata, orang buat semua. Kat taman kita ni tak ada orang buat. Apa semuanya buat. Takkanlah kita tak buat. Apa kata orang? Dia kata macam tu. Nanti orang kata kita, apalah ni? Jemput orang solat jenazah. Nasi bungkus pun tak bagi. Kan? Nanti macam-macam pula orang kata. Jadi takut orang kata. Jadi kita ikut majoriti yang buat itu. Dan jadilah satu budaya yang tidak sihat, yang tidak berlandaskan kepada agama kita. Kan? Bila saya pergi ke Jordan, saya tengok orang solat jenazah tak ada bagi duit pun. Okey je kat sana. Kan? Bila solat jenazah, ramai-ramai pergi. Solat, ramai. Semua orang solat. Tak perlu ditentukan 10 orang, 15 orang. Dulu, kalau nak solat jenazah, kena tentukan. Kerana nak kira duit. Kan? Berapa orang kita ajak orang solat jenazah ni? 50. 50 kali dengan RM5. Jadi sediakan sampul. Tak boleh 60, tak boleh 100, tak ada duit nak bagi. Itu dahulu. Sekarang ni tak ada lah. Sekarang dia tak ada. Arab tak ada. Bila dia iklan ada jenazah meninggal akan disolatkan di masjid sekian. Jadi pergilah semua orang solat kat situ. Tak adalah nak kira duit, nak bagi sedekah, nak bagi apa, tak ada. Kerana ia adalah membebankan si mati. Jadi itu adalah satu contoh yang berlaku di dalam masyarakat kita, di mana hukum hakam itu bersumberkan kepada majoriti, bukan bersumberkan kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi man itu adalah isim mausul, man itu merujuk kepada manusia. Jadi dalam ayat ini, semasa ayat ini diturunkan, adalah merujuk kepada orang majoriti yang berada di sekeliling Nabi, iaitu musyrikin Mekah, kafir Quraisy. Dan ayat ini juga bukan terhad kepada Nabi dan juga zaman Nabi, juga kepada kita. Jadi kita juga boleh bandingkan ataupun boleh kiaskan dengan majoriti yang ada di dalam masyarakat kita. Kalaulah mereka itu tidak mengikut Quran dan Sunnah, kita tak perlu ikut. Yang kita perlu ikutnya adalah Quran dan Sunnah. Walaupun bilangan kita ini adalah sedikit, kita kekalkan dengan kebenaran itu. Jadi man mausul sakin fi mahalli nasbin
binaz'il khafid ai huwa a'lamu biman. Asalnya man itu ada huruf jar. Binaz'i huruf jar. Khafid itu maknanya huruf jar. Jadi dalam ayat ini kalau ikutnya wa in tuti' aktsara biman. Aktsara man. Aktsara man itu aktsara biman. Kita tengok ayat kan. Wa in tuti' aktsara man. Man itu jadi maf'ulun bih. Asalnya adalah man itu majrur. Wa in tuti' aktsara biman. Biman. Bi ada bi itu maksudnya binaz'i al-khafid. Saya ulang sekali lagi. Man mausulun sakin isim mausul dan mabniyun ala sukun. Man itu kita baca baris mati. Fi mahalli nasab. Dia berada dalam kedudukan nasab. Aktsara man. Fi mahalli nasbin binaz'il khafid. Dengan buang huruf jar. Kalau ikutnya ialah huwa a'lamu biman. Huwa a'lamu biman. Huwa a'lamu biman. Ini ayat yang atas ni. Okey, atas ni. Oh, salah tu. Ini ayat 118. Semula terlebih terkedepan pula. Sebab itu saya tengok wa in tuti' aktsara man. Yang atas ni aktsar maf'ulun bih, man isim mausul sakin mudhafun ilaih. Okey, selesai. Jadi ada dua ayat 118 pun ada, 117 pun ada, 116 pun ada. Sekarang ini kita berada di ayat 116. Jadi aktsara maf'ulun bih, man isim mausul sakin. Sakin itu maksudnya mabniyun 'ala sukun, nun itu baris mati dan dia adalah mudhafun ilaih. Kerana aktsara ini maf'ulun bih wa huwa mudhaf. Dan man itu adalah mudhafun ilaih. Fil ardi muta'alliqani bi mahdhus silah man. Man itu isim mausul. Isim mausul ni dia ada silah. Silah dia di sini adalah tak disebut. Saya bagi contoh kat sini. Man fil ardi. Jadi ada silah mausul. Yastaqirru fil ardi. Jadi yastaqirru ini ataupun istaqarra fil ardi dia adalah silah mausul. Man isim mausul. Yastaqirru silah mausul. A'id dia adalah dhamir kembali kepada aktsar. Jadi yastaqirru ini adalah silah mausul. Ini rukun isim mausul. Isim mausul ini dia kena ada 3. Contoh saya sebut al-muslimu alladhi yaskunu. Kan, ini orang Islam yang tinggal. Isim mausul kat sini. Ini adalah isim mausul. Jadi alladhi ini isim mausul. Kemudian silah mausul yang menghubungkan dengan isim sebelumnya. Di dalam silah mausul ini kena ada dhamir. Huwa, dhamir itu kita panggil a'id. Dhamir ini kembali kepada muslim. Kan, tak boleh kita letak ta. Kalau letak dhamir itu hiya. Hiya tak boleh kembali kepada muslim kerana muslim ini lelaki. Jadi kena ya, huwa. Al-muslim dia yang yaskunu dia sedang tinggal. Jadi yaskunu ini silah mausul. Alladhi isim mausul. Muslim ni isim sebelum isim mausul. Jadi ada a'id. Huwa ini a'id. A'id itu dhamir kembali kepada isim sebelum isim mausul. Kembali kepada muslim.
Dhamir ini kembali kepada muslim. Fi'il pun kena sama. Kena serasi dengan, selaras dengan jantina dan bilangan. Kalau dua, al-muslimani alladhani yaskunani. Kalau perempuan, al-muslimatu allati taskun. Okey, kita tengok yang atas. Yang atas ini, man, kemudian tak ada. Mana silah mausul? Kalau muslim alladhi yaskunu ini adalah silah mausul. Kan? Jadi, man, kemudian kosong. Mana silah mausul? Jadi kalau orang yang kalau dia bolehlah sebut film ardi ini syibi jumlah. Syibi jumlah ini ada juga yang boleh jadikan dia silah mausul. Tapi di dalam kitab Dr. Tayyib Al-Ibrahimi ini dia sebut silah mausulnya adalah mahzuf. Jadi kita takdirkan yastaqiru. Yastaqiru fil ardi. Yastaqiru maknanya yang tinggal di bumi. Kan? Kalau kamu taat sesiapa yang tinggal di bumi, bumi itu bumi Mekah ataupun bumi keseluruhannya, boleh ditafsirkan dengan dua pendapat itu. Kalau kita tafsirkan Mekah, sekiranya kamu taat sesiapa yang tinggal di Mekah, iaitu musyrikin Mekah. Seandainya kamu taat sesiapa yang tinggal di muka bumi ini, sudah tentu muka bumi ini banyak yang kufur daripada yang mukmin. Yang muslim, yang majoritinya adalah kafir. Kan? Tak boleh kita ramai orang peluk agama berhala wathani, ya, agama ramai yang sembah tokong, ramai Kristian, ramai Yahudi, ramai yang agama lain di seluruh dunia ini, takkanlah mereka ini salah belaka. Kita saja yang betul, tak boleh macam tu. Itu tak boleh. Kalau kita nak jadikan bumi itu keseluruhannya. Kerana apa? Kerana ayat 15 itu kita dah berpegang dah. Ayat 14 pun sama. Sumber kebenaran Allah. Kan? Dan juga sumber kebenaran Al-Quran. Kamu ikut Quran, ikut Allah lah. Jangan ikut yang majoriti ramai seluruh dunia ini tidak mengikut Islam. Jadi fil ardi ini boleh kita terjemahkan seluruh dunia, muka bumi ataupun Mekah Al-Mukarramah. Kalau kita terjemahkan Mukarramah, Mekah Mukarramah, kita boleh terjemahkan Malaysia. Kan? Jangan taat kepada sesiapa yang tinggal di bumi. Bumi yang kamu tinggal di Selangor ini, kalau kamu lihat kejahatan itu ataupun yang bercanggah dengan Quran itu, majoriti jangan kamu ikutnya. Kerana dia akan menyesatkan kamu. Jadi yastaqiru ini adalah silah mausul yang dihazafkan, tidak disebut. Jadi fil ardi ini jar wa majrur muta'alliqani bi mahdhuf silah man, iaitu yastaqiru sebagaimana yang saya sebut tadi. Kemudian yudillu fi'il mudhari' jawab syarat majzum bi hadfin nun wal waw fa'il kaf maf'ulun bih. Yudillu ini asalnya yudilluna, tetapi oleh kerana dia jawab syarat, hukumnya majzum juga. Jadi dibuang nun, sebagaimana yang saya sebut tadi. Saya sebut di dalam contoh tadi. Kalau hum yuti'una. Kan? Jadi bila majzum, kalau ikutnya in tuti'u man aktsara fil ardi, apa jawabnya? Jawabnya yudillu naka. Yudillu naka, macam tu. Ada nun ni, ada nun. Jadi ada baris hadapan, kemudian ada nun. Asalnya macam tu. Tetapi bila ada in syarat ini dia menjazamkan fi'il mudhari', fi'il syarat, dan dia menjazamkan jawab syarat. Jadi tuti' ini dah jadi tuti'u, dah jadi tuti' kerana majzum. Yudillunaka ini dah jadi yudillu. Yudillu.
Yudillu dengan buang nun. Kita tengok ayat ya. Yudilluka. Asalnya yudillunaka. Kenapa jadi yudilluka? Kerana majzum dengan buang nun. Itu maksudnya majzum dengan buang nun. Apabila Diri pun ni lah. di akhirnya bersama dengan waw nun. Okey. Kemudian Kalau majzum bihadfin nun wal wawu fa'il. Waw pada yudillu lepas lam itu ada waw. Waw itu wawul jamaah, dia adalah fa'il. Dhamir, dia adalah fa'il menunjukkan mereka. Kaf adalah maf'ulun bih. Yudilluka, kaf itu adalah maf'ulun bih. Okey, insya-Allah jelas Jadi kita tak sempat habis ayat 16 ini i'rabnya, dan insya-Allah kita akan sambung pada kelas kita minggu depan insya-Allah subhanahu wa taala. Okey, kalau ada soalan silakan minit-minit terakhir sebelum kita tamatkan kelas. Ya, nanti ada Hajian Doli ada minta saya letak baris i'rab yang panjang tu, nanti saya letak baris dan saya share dalam grup. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Sama-sama ya. Lagi ada soalan? Profesor? Ya. Ada soalan? Saya nak tanya tadi yang yudilluka tu. Ya, sila. Kalau dia tanpa ada in tadi tu, dia bertemu dua tu, yudillu dengan ka tu, bukan nun tu automatik hilang. Ya. Dia akan ada balik nun. Tanpa in tadi depan tu dia hidup lah. Dia hidup kan. Contoh saya share ni kan, saya share in tuti' man akthara fil ard yudilluka. Kalau saya buat in kan, dia akan jadi biasa. Tuti'u man akthara fil ardi yudillunaka. Dan mungkin kita boleh letak anta tuti' man akthara fil ardi yudillunaka. Ini jadi ayat saya lah, bukan Al-Quran lagi lah. Dia akan kembali seperti biasa. Tapi saya nak buat ayat ini sekiranya mana tak berlaku lah. Sebab in itu dia ada makna dia. In itu syarat mumtani'ah. Mana tak berlaku. Mana benda ni tak akan berlaku. Nabi tidak akan taat kepada majoriti. Jadi saya guna in. Dalam Quran disebut in. Jadi bila ada in itu, tuti'u jadi tuti', yudillunaka jadi yudilluka. Lagi satu Ustaz. Sila ya. Lagi satu pada ayat 112 sebelum ni, dia ada syarat, tapi bila jawab tu dia bukan 112, dia ada huruf fa, fa'aluhu kan. Maka kan. Ya. Itu tapi fa pada rabitah sekarang ni dijawab syarti ya. Fa pada ayat sekarang ni 116, fa yudilluka ni fa tu tak ada, tapi kita boleh sebut maka. Okey. Ada yang perlu kepada fa rabitah dijawab syarti dan ada yang tidak perlu. Nanti kita huraikan dalam kelas yang akan datang Haji Prof masa dah tak ada ni kan, sudah 10.41. Nanti saya akan huraikan, ingatkan saya dalam grup nanti bila perlu ada fa rabitah dijawab syarti dan bila tidak perlu kepada fa rabitah dijawab syarti. Jadi nanti kita akan bahaskan dan kita akan ceritakan tentang tajuk itu insya-Allah subhanahu wa ta'ala dalam kelas kita akan datang. Okey Kak, syukran jazilan. Afwan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran.
Afwan, ila liqa insyaAllah.